Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fizah Munirah Mahrab dalam Buletin UKAS edisi malam 29 Julai 2020. Berita utama, kerajaan bersetuju melanjutkan moratorium dan bantuan bank bersasar selama 3 bulan khusus kepada golongan yang benar-benar memerlukan, individu yang kehilangan pekerjaan dan masih terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sidang media pada Rabu berkata beliau telah berbincang dengan Menteri Kewangan dan Gubernur Bank Negara berhubung perkara itu susulan daripada orang ramai yang mengharapkan agar moratorium itu dilanjutkan. Saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah bersetuju untuk melaksanakan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar yang lebih berfokus khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan, iaitu pertama, bagi individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan baru. Anda akan menikmati moratorium lanjutan bersasar untuk tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan, tempoh moratorium boleh dilanjutkan oleh bank-bank bergantung kepada situasi individu masing-masing. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga turut mengumumkan bagi individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan akibat COVID-19, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji bergantung kepada jenis pinjaman. Contohnya bagi pinjaman perumahan atau pinjaman peribadi, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan pada kadar yang sama dengan pengurangan gaji. Bantuan ini adalah untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dan lanjutan boleh diberikan tertakluk kepada keadaan gaji semasa individu yang berkenaan. Isnin lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata nilai moratorium yang diberi setakat 20 Julai mencecah 59 bilion ringgit dan secara keseluruhannya, moratorium itu memberi manfaat kepada 7.7 juta rakyat yang merangkumi 93% peminjam individu. Penangguhan pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan yang berkuat kuasa pada 1 April itu sebahagian langkah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat Prihatin yang bertujuan menguruskan kesan COVID-19. Berita seterusnya, Sarawak merekod 2 lagi kes positif baru COVID-19 hari ini dengan masing-masing 1 kes di daerah Kuching dan Serian untuk menjadikan jumlah keseluruhan kes 677 setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya berkata kes ke-676 membabitkan perempuan warga negara tempatan yang mempunyai sejarah kontak rapat positif COVID-19 pada 23 Julai 2020. Beliau telah disaring suap untuk ujian RT-PCR pada 27 Julai 2020 di Pusat Saringan di Serian dan didapati positif pada 28 Julai 2020. Manakala kes kedua membabitkan lelaki bukan warga negara yang dikesan secara pengesanan aktif yang melibatkan kluster Mambong. Beliau disaring suap ujian RT-PCR pada 27 Julai 2020 di sebuah klinik kesihatan kerajaan dan didapati positif COVID-19 pada 28 Julai 2020. Menurut kenyataan itu lagi, 1 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini adalah seramai 565 orang atau 83.46%. Berita berikutnya, projek cadangan bekalan air Long Bedian di bawah program Grid Bekalan Sarawak yang dilaksanakan Kementerian Utiliti dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak telah pun siap pada 11 Februari 2020 dengan kos keseluruhan RM4,945,000. Menurut Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dalam kenyataan media pada Isnin, siapnya projek ini membolehkan penduduk di kawasan Long Bedian menikmati bekalan air yang mencukupi dengan penyiapan kerja-kerja peningkatan geologi rawatan air dan peningkatan saluran paip pengedaran utama. Projek ini telah menguntungkan 400 isi rumah serta sekolah rendah dan klinik yang ada di kawasan ini.
Berikut pula perkembangan di kawasan Dun Simanggang. Seramai 20 orang penerima yang terdiri daripada pelbagai kaum telah menerima bantuan makanan menerusi program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang semasa ditemui selepas turut sama menyertai program tersebut di Kampung Muhibbah Seri Aman pada Selasa berkata, program ini adalah bagi menyantuni masyarakat dan konsep peduli rakyat yang harus dititik beratkan kerana di samping berjumpa secara bersemuka, wakil rakyat dan agensi kerajaan dapat mengetahui keluhan rakyat secara terus. Beralih ke perkembangan di Serian, seramai 445 penduduk kampung Marakai yang terletak di seberang Sungai Senyabah Gedong, Serian kini boleh menarik nafas lega apabila projek pembinaan saluran paip ke kampung tersebut telah mendapat perhatian dan kelulusan Kerajaan Sarawak untuk dilaksanakan melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan JBAP bahagian Serian. Kementerian Utiliti Sarawak dalam kenyataan media pada Isnin berkata, kos projek tersebut sekitar RM5 juta dan telah siap dilaksanakan pada 15 Disember 2019. Sebelum projek pembinaan saluran paip ini dilaksanakan, penduduk di kampung Marakai hanya mendapatkan bekalan air melalui sumber air hujan. Projek yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini merangkumi pembinaan saluran paip jenis 250 mm diameter ductile iron DI dan 225 mm diameter HDPE dari simpang Ladang Gedong ke Kampung Marakai dan pemasangan paip komunikasi. Berikutnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak telah bersama merayakan program pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun 2020 peringkat Negeri Sarawak serentak di seluruh negara pada Selasa yang telah disempurnakan pengarah JBPM Negeri Sarawak PKPJB Khairuddin Rahman Elias Husaini dalam satu majlis ringkas yang diadakan di bilik seminar Ibu Pejabat JBPM Negeri Sarawak. Turut diadakan penyampaian jalur gemilang kepada penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat PGKB1 Tiong Ling Hee sebagai simbolik kepada penyerahan kepada semua ketua-ketua zon dan ketua-ketua balai di seluruh negeri Sarawak. Berita selanjutnya, Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA telah melancarkan suatu program pendidikan mengenai COVID-19, rabies dan denggi melibatkan komuniti di bawah seliaannya seperti penjawat awam, penjawat swasta, peniaga, penduduk kampung dan masyarakat setempat di Engkelili pada Rabu. Menurut Pegawai Daerah Lubuk Antu merangka pengurusi MDLA Richard Ngumbang, program tersebut bertujuan bagi memberi pendidikan amalan norma baharu dalam kehidupan seharian dan menekankan tahap kesedaran yang lebih tinggi kesihatan kendiri mengenai bahaya wabak rabies dan denggi. Tambah beliau, pihaknya akan meningkatkan lagi usaha dengan mengedar risalah dan menggantung banner di tempat yang strategik mengenai wabak tersebut sebagai langkah pencegahan. Berita diteruskan dengan laporan mengenai operasi sanitasi awam di Pasar Medan Niaga Satok. Susulan pengumuman JPBN Sarawak berhubung dengan kewujudan kluster baharu iaitu kluster Pasar Satok yang melibatkan 4 kes pada Selasa, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak telah melakukan operasi sanitasi awam di Pasar Medan Niaga Satok hari ini. Seramai 22 orang anggota bomba yang diketuai Pegawai Kanan Bahagian Operasi Negeri PGKB2 John Sagun Francis telah terlibat dalam operasi sanitasi awam melibatkan keluasan 48,562 meter persegi. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Jaga jarak sosial dan jangan lupa patuhi SOP. Salam UKAS.